Billah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izin dan inayahnya kita dapat sekali lagi menyambung semula kelas dan kuliah kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita dengar dan kita perolehi daripada pengajian dan kuliah ini memberikan manfaat dan panduan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapat pada malam ini ilmu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang akan merosakkan kita. Kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan talbis iblis, tipu daya, belitan, perangkap yang digunakan oleh iblis untuk menipu, mempermain-mainkan manusia, memperdaya atau memerangkap supaya kita terkeluar dan tergelincir daripada jalan yang lurus. Dan malam ini sambungan talbis iblis yang berikutnya, tipu daya dan belitan iblis yang dilancarkan kepada manusia yang beriman, iaitu al-iktharu min salatil lail. Al-iktharu min salatil lail. Apakah perangkap dan tipu daya iblis yang dikenakan ataupun yang dilancarkan ataupun yang dibuat kepada kita orang-orang beriman ini? Iaitu menggalakkan supaya memperbanyakkan salat malam. Peliklah kalau kita dengar. Di antara perangkap, tipu daya, permainan iblis kepada kita ialah dia menimbulkan suatu semangat kepada manusia untuk memperbanyakkan salat malam. Apa maksud dia tu? Apakah salah? Apakah dilarang? Apakah suatu perbuatan yang buruk jika kita memperbanyakkan salatul lail, salat malam, sembahyang malam, qiyamul lail? Tentulah tidak. Tetapi apa yang digunakan, kesempatan yang digunakan oleh iblis untuk memperdaya kita dalam bab salatul lail? Mari kita tengok. Kata pengarang kitab kita, وَقَدْ لَبَّسَ إِبْلِيسُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَفِيهِمْ مَنْ يَسْهَرُهُ كُلَّهُ وَيَفْرَحُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الضُّحَى أَكْثَرَ مِمَّا يَفْرَحُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ ثُمَّ يَقَعُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ فَتَفُوتُهُ الْفَرِيضَةِ. Disebut, dia kata, di antara belitan dan tipu daya iblis adalah dia menipu orang-orang yang kuat melakukan ibadah ini dengan memperbanyakkan salat malam. Sebahagian mereka berjaga sepanjang malam. Mereka seronok mendirikan salat malam dan salat duha, lebih seronok daripada mereka melakukan salat fardu. Di situ dia punya poin dia.
Dan dia kata, apabila manusia tidak dapat menentukan prioriti ataupun menentukan keutamaan, ada di kalangan kita yang bersungguh-sungguh melakukan salat malam sehingga mengabaikan salat fardu. Umpamanya dia bagi dalam huraian tu, kita bangkit salat malam sepanjang malam berjaga, akhirnya kita tidak bangun atau lewat salat subuh. Ini suatu perangkap, suatu benda yang tak betul. Kita disuruh melakukan salat sunat, tetapi tidak boleh menjadikan salat fardu itu sebagai perkara yang kedua atau sampingan. Sebab itu antara tipu daya iblis mendahulukan amalan sunat dengan mengakhirkan perkara wajib. Jadi sebab itu tuan-tuan, ada orang dia kata dia terlewat subuh. Kita tanya pasal apa terlewat subuh? Dia kata semalam saya sibuk, sepanjang malam saya letih, mengantuk, qiyamul lail. Jadi kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang keutamaan salat wajib berbanding salat sunat. Sehingga dalam hadis Allah menyatakan dia mencintai hamba-hambanya yang menjaga amalan fardu. Dia letakkan utamanya amalan fardu. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang dia masuk ke dalam masjid, dia salat sunat, tahiyatul masjid ke, qabliyah ke, sehingga dia terlepas salat fardu secara berjamaah. Dia terlepas rakaat yang pertama kerana dia masuk ke dalam masjid, dia semayang qabliyah, dia utamakan qabliyah, dia selesaikan qabliyah yang sunat dulu, sehingga menyebabkan dia terlepas rakaat pertama bersama dengan jamaah. Walha, bila kita masuk saja ke dalam masjid, hendaklah kita terus masuk ke dalam jamaah. Ini antara apa yang dia sebut, kan? Dia kata pulun semayang malam, bersungguh-sungguh semayang malam sehingga apa? Terlepasnya semayang fardu. Nampak? Ada juga yang dia kata apa? Ini juga talbisu iblis. Ada orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh semayang malam sehingga apa? Fatafutuhul jamaah. Dia terlepas semayang subuh berjamaah di masjid. Pasal apa? Pasal dia terlena. Semayang subuh berjamaah ni pahala besar. Sehingga kata Nabi SAW, sesiapa yang salat berjamaah Isya di masjid, dia dapat pahala seperti orang yang mendirikan separuh malam. Tuan-tuan yang mari semayang di masjid ni berjamaah Isya, tuan-tuan dapat pahala seolah-olah, seakan-akan orang yang menghidupkan separuh malam. Kemudian Nabi SAW sambung, sesiapa yang bersalat jamaah subuh, esok insya-Allah kita mari semayang subuh, kita dapat pahala seakan-akan menghidupkan malam sepanjang malam. Kelebihan orang yang semayang berjamaah subuh ni seperti dia menghidupkan malam sepanjang malam. Tapi sebahagian orang tengok, iblis telah tipu dia. Dia bangkit tahajud, dia bangkit witir, dia bangkit qiyamul lail sepanjang malam, dia tak tidur, dia pulun, dia tertidur, letih sehingga dia terlepas semayang subuh berjamaah. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Mana yang sepatutnya didahulukan? Kita jaga subuh berjamaah supaya tidak terlepas, ataupun kita pulun semayang malam?
Kadang-kadang orang nampak dia, apa salah dia nak sembahyang malam? Sembahyang malam tak salah, tapi apabila dia melampaui batas, melampaui daripada kadar yang sepatutnya, sehingga menyebabkan diri dia tidak mampu berjamaah subuh, itu yang kita petikaikan. Sebab itu kalau kita tengok sifat malam Nabi SAW, bagaimana Nabi buat? Pertama, Nabi akan tidur selepas daripada Isya. Sebab itu tuan-tuan, kalau adalah orang, apa pandangan dan pendapat tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan akan kata kalau tuan-tuan jumpa satu orang yang dia tak mau semayang, dia tak mau tidur kerana dia nak semayang? Okey, tuan-tuan, saya bagi dua situasi. Jelas. Satu orang yang tidur tak mau semayang, kita akan kata apa? Kalau ada orang yang tidur tak mau semayang, tuan-tuan akan kata apa? Mesti taruh ya. Kalau orang yang dia tidur sampai tak semayang, dia tidur lepas maghrib, isyak tak semayang, subuh tak semayang, kita akan kata hang ni kena kencing dengan setan, hang ni memang teruk, apa lena tak mangkit semayang. Yang tu jelas, yang tu bukan talbis iblis, yang tu memang iblis lah. Yang tidur sampai tak mangkit-mangkit semayang ni memang kita nampak, yang tu semua orang nampak, itu memang jelas. Semua orang akan kata benda tu salah. Tapi tentu akan ada orang yang tak berani nak kata apa kepada orang yang dia salat tak tidur. Tuan-tuan akan kata apa? Berani tuan-tuan kata, "Aish, tak betul hang ni." Berani tak kita kata tak betul ni, salah ni, tak kena ni? Tak kena, tak mana dia kata aku tak tidur kerana nak semayang. Walha kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan orang yang tak tidur semata-mata untuk semayang ni, tuan-tuan kena dengar, bukan tak tidur kerana nak tengok bola ke, nak menyembang ke apa ke. Satu orang yang dia tak tidur kerana dia nak semayang, orang tersebut dicela oleh Nabi, orang tersebut dilarang oleh Nabi, dan Nabi tak setuju dengan tindakan tu. Nabi tak setuju. Tindakan tu tak baik. Kalau tuan-tuan tanya kita berdasarkan hadis, betul tak tindakan orang yang tak tidur kerana nak semayang? Kita kata tindakan itu mukhalafah, berlawanan dengan sunnah dan juga ajaran Nabi. Tapi dia nak semayang, takkan kita nak larang? Nabi larang. Tuan-tuan tentu pernah dengar hadis 3 orang yang pergi rumah Nabi SAW. Hadis masyhur. 3 orang yang pergi, yang tanya dekat isteri Nabi SAW, yang akhirnya mereka kata apa? Mereka akan salat tak mau tidur, akan puasa tak mau buka. Hadis yang masyhur yang selalu kita dengar. Nabi kata apa? Adakah Nabi sokong tindakan tu? Adakah Nabi setuju tindakan itu? Ataupun Nabi kata bagus, sedap diri pun, yang ni yang patut buat macam ni lah? Tak. Nabi kata inni akhsyakum wa atqakum lillah. Nabi kata tindakan tu tak betul. Nabi tak benar kan? Nabi kata sesungguhnya inni akhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Aku salat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka, dan aku mengahwini wanita. Sesiapa yang membenci sunnahku, yang merasakan amalan dia lebih baik daripada petunjuk aku, yang merasakan tindakan dia itu lebih baik daripada tindakan dan ajaran aku, falaisa minni, dia bukan daripada umat aku. So tuan-tuan nak kata siapa bagus? Nabi SAW dia tidur, dia berehat. Lepas tu saat lagi dia bangkit. Saya tanya tuan-tuan, mana bagus? Orang yang satu dia tidur, dia memberikan hak badan untuk berehat, hak badan untuk tidur. Kerana orang yang tak tidur, dia menyeksa badannya. Nabi SAW tak benar kan? Pasal itu tuan-tuan, kita baca kisah Abu Darda. Pasal itu agama dia tak boleh ikut emosi. Agama dia tak boleh nilai berdasarkan perasaan. Agama tak boleh ukur berdasarkan nafsu. Agama tak boleh hukum berdasarkan emosi. Oh, yang ni bagus, yang ni hebat. Hebat dan bagus itu berdasarkan ukuran apa? Dia ni hebat ustaz. Pasal apa dia hebat?
Pasal dia semayang tak tidur, kita akan kata dia bukan hebat, dia jahil. Saya tak tengok pada satu tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW. Mari kita tengok. Hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi masuk ke dalam masjid. Masjid Nabi. Nabi masuk ke dalam masjid. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Nabi SAW masuk, ada tali yang terikat di antara dua tiang. Masjid ni tak ada tiang, tak boleh bayang. Ada tali diikat di antara dua tiang. Nabi masuk, Nabi tengok ada tali. Mahada, tali apa ni? Nabi tanya, ni tali apa ni tengah-tengah masjid ni, diikat di tiang ni? Li Zainab, ini tali Zainab. Untuk apa tali ni? Zainab buat apa? Tusalli, untuk dia ikat badan dia ketika dia semayang. Tu dia tuan-tuan. Kalaulah kita nampak situasi ni di dalam masyarakat kita, kita akan angkat orang macam ni kira wali, keramat. Oh, hebatlah. Kan? Pasal itu kadang-kadang kita dengar cerita-cerita yang tidak masuk akal. Sembayang malam beribu rakaat. Beribu rakaat. Bila dia tidur? Dia tak tidur, ustaz. Dia telah gunakan hidup dia sepenuhnya untuk beribadah. Siang dia tak makan, malam pula kita katakan dia terkena talbis iblis. Adakah itu cara Nabi? Adakah? Pasal tuan-tuan kena ingat, saya nak nasihat diri saya dan tuan-tuan. Lepas ni bila kita dengar cerita di WhatsApp, tersebar video, tak kiralah apa versi cerita pun, tuan-tuan kena ambil cerita tu, kena ambil video tu, kena ukur banding dengan sunnah Nabi. Kena balik compare dengan sunnah Nabi. Adakah ini sama macam sunnah Nabi? Dia kata dia ni tak tidur, lepas isyak terus maraton. Dua. Dia berhenti bila? Habis lepas subuh, dia sambung pula duha. Habis lepas duha, dia buat duha sampai bang zuhur, dia sambung pula zuhur. Makan bila? Tak makan dah ni, makan semua ni hak yang dunia ni. Kan? Tuan-tuan akan rasa apa? Oh, ini wali. Kita akan puja, angkat, sanjung. Sebenarnya ini adalah perbuatan yang menyalahi ajaran Nabi. Macam tadilah tuan-tuan kalau masuk masjid ada orang tanya tali. Tuan-tuan berani pergi potong tali tu? Ada orang akan kata, mereka ni orang nak semayang pun tak bagi. Orang tak semayang kacau. Orang semayang pun dia kacau. Nampak? Orang tak semayang dia kacau. Kalau tak semayang, bila kita nak semayang banyak pun dia tak bagi. Nampak? Syaitan dia bukan sahaja menghasut dan menjahanamkan orang yang tak semayang, dia juga menjahanamkan orang yang semayang. Macam mana cara dia menjahanamkan orang yang semayang? Ni salah satunya. Masuk masjid, Nabi kata apa? Dia cerita, fa idza kasalat au fatarat amsakat bih. Dia berkata tali ni Zainab ikat, bila dia semayang, bila dia kasalat, dia rasa malas, fatarat, dia rasa tak larat, dia rasa mengantuk, tali tu akan tarik dia, amsakat, tali tu akan tahan dia. Punya nak gagah juga ni, punya nak pulun juga ni, nak bertahan juga, nak semayang, mengantuk, tak larat dah, tak boleh pi dah, tapi nak semayang juga. Allahu Akbar tuan-tuan, mana nak cari ni? Punya bagus betul tak? Nabi kata potong, buang tali tu. Nabi arahkan supaya tali tu dipotong. Tapi kalau kita potong tali tu, orang akan kata apa? Ni geng-geng yang tak guna ni, geng-geng orang tak mahu semayang. Geng-geng tak, depa tak mahu semayang tahajud, tak bagi orang semayang. Tak, bukan masalah tak bagi semayang. Masalahnya Nabi SAW potong. Kemudian Nabi SAW sebut kepada kita, nampak? Nabi kata hendaklah kamu salat berdasarkan kemampuan. Apabila kamu mengantuk,
letih, penat, tidur. Ini yang disuruh oleh Nabi SAW. Sebab itu dalam hidup kita ni, bukan seluruh hidup itu hanya di atas ibadat. Tuan-tuan baca hadis Huzaifah ibnul Yaman, Hanzalah, bukan hadis Huzaifah, Hanzalah, baca tak? Tuan-tuan, hidup kita ni ada masa. Sebab itu kalau kita baca keseluruhan hidup Nabi, ada tak Nabi bahagikan masa? Hanzalah bertemu dengan Umar Al-Khattab. Umar atau Abu Bakar, Hanzalah jumpa. Dalam perjalanan dia nak pergi jumpa Nabi, dia jumpa satu sahabat. Dia kata, Rasulullah, dia munafik. Hanzalah ni pergi mengaku dekat Rasulullah dia munafik. Rasulullah kata, pasal apa hang kata hang munafik? Dia kata, tadi saya duduk dengan Rasulullah, saya lain, saya rasa takut beriman. Bila saya balik pada keluarga saya bergurau senda, saya bermain-main dengan anak isteri saya, seolah-olah saya macam munafik lah. Tadi lain, sekarang ni. Nabi kata tak. Nabi kata sesungguhnya kehidupan manusia itu ada waktunya, ada ketikanya, ada detiknya. Artinya apabila kita beribadah, kita beribadah. Bila kita bersama dengan keluarga, kita bersama dengan keluarga. Time tidur, time makan. Time semayang. Bukanlah dikatakan seorang yang bagus itu apabila sepanjang hidup dia di atas salat semata-mata, tanpa dia mempedulikan anak isteri dia, tanpa dia mempedulikan tentang kehidupan dia. Itu bukan orang yang beriman, tetapi orang yang tertipu dengan iblis. Kita semayang sehari lepas isyak balik Sehari tuan-tuan semayang, kita dengar kuliah maghrib, kita semayang isyak. Lepas tu saat lagi tuan-tuan semayang sunat isyak, balik di rumah. Siapa yang nak semayang malam dulu, dia boleh semayang. Pasal semayang malam ni tuan-tuan, lepas daripada isyak kita boleh semayang. Nak buat berapa rakaat? Takat larat lah. Saya tak boleh kata berapa rakaat. Pasal apa? Pasal kita tak sama. Tuan-tuan mungkin kuat makan tongkat Ali ke apa ke, kan? Mungkin boleh buat 6-10 rakaat. Tanya kawan, hang duk buat berapa? Aku takat 2 rakaat dia. Tu pun gagah juga nak buat tu. Okeylah. Ikut kemampuan. Pasal tu Nabi kata seseorang yang apabila dia mengantuk, jangan gagah. Oh, mengantuk mayang juga lawan ke tak? Nabi kata falyaq'ud, duduk lena. Sekali dia boleh bangkit. Kadang-kadang tuan-tuan, pengalaman saya tengok satu orang dia pergi semayang di masjid. Di Perlis kita buat 2 sesi semayang tarawih. Satu semayang lepas isyak, satu semayang lepas isyak, tarawih lepas isyak. Satu lagi sesi pukul 3 pagi. Jadi kalau tuan-tuan nak semayang lepas isyak pun boleh. Tak lagi tuan-tuan nak balik mai semayang pukul 3 pagi. 2 sesi lah. Bulan Ramadan ni memang macam tu lah. Sebab tu saya kata kadang-kadang orang Penang kerja tak tentu pasal ada shift. Jangan susah hati. Orang yang hospital ke, polis ke apa yang ada shift. Kalau awak tak boleh buat tarawih yang bersama dengan imam yang lepas daripada isyak, time dia panjang, fleksibel. Semayang malam bermula selepas daripada semayang isyak, selagi tak masuk waktu subuh, kita boleh buat anytime. Anytime kita boleh buat. Saat lagi kalau contoh, tuan-tuan ada jamuan ke apa ke, dia dah jom pergi makan lu, minta maaf aku mayang. Kita ajak dia pergi kena si kandak ke apa, dia tak maaf aku nak pergi semayang. Hang nak makan, hang pergi makan. Aku tak ada. Makan aku tak ada. Aku semayang Bini ajak pergi mana-mana ke, rock ke apa ke, kan? Dia kata pagi ni cuti, dia pergi jalan mana-mana. Hang nak pergi jalan, nak hang pergi. Aku nak semayang. Ui, pok hang sejak-sejak mengaji ni mayang saja. Ini bukan kehidupan Nabi. Kehidupan Nabi, kalau tuan-tuan baca kehidupan Nabi, apa? Lepas daripada pagi, dia pergi bersembang dengan kawan-kawan dia, tanya siapa ada mimpi apa malam ni. Lepas tu kalau tak ada apa, dia pergi ziarah orang sakit, dia pergi ke pasar, dia pergi masuk ke pasar, dia pergi beli barang kekelengkapan, dia balik rumah, dia bergurau senda dengan isteri dia, buat kerja rumah. Sekali lagi Aisyah kata dia buat kerja rumah, dengar azan, dia pergi sembahyang zuhur di masjid. Sekali lagi dia balik. Kehidupan manusia. Kehidupan yang memang itulah tabiat manusia. Aisyah tak kata pula balik daripada masjid, dia mayang. Sekali lagi jumpa mayang, dia pergi mayang pula, balik pun dia mayang. Tak. Aisyah bagi tahu kehidupan dia ada masa. Kadang dia bergurau senda dengan khadam dia, kadang dia bergurau senda dengan isteri dia. Itu kehidupan kita. Nampak? Tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW juga sebut
dia bawa, dia kata apabila idza na'isa ahadukum nu'as ni Arab kata mengantuk. Nu'as, mengantuk. Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk, ini merujuk di kalangan para ulama, mengantuk di sini merujuk kepada semayang malam. Tahajud lah. Selalu waktu itulah kita nak semayang. Sebahagian ulama lagi dia luaskan. Dia kata mengantuk tak kira waktu. Contohnya satu orang Zuhur, dia mengantuk sangat. Dia tak boleh pergi, dia mungkin drive ke apa ke, dia mengantuk. Kalau ikut hadis ni, Nabi suruh dia tidur dulu sat. Sebahagian ulama dia sebut kata hadis ni merujuk kepada semayang malam. Macam saya cerita tadi lah. Kan, satu orang tu dia orang tua dah, dia try kot nak semayang malam. Kalau kita tak mampu, mungkin kita ada penyakit, maka ubat ke apa, kita mayang lepas isyak tu buat siap-siap lah. Kan? Dia mayang pukul 3 pagi, dia lena. Macam mana saya tahu dia lena? Macam mana tuan-tuan saya tahu dia lena? Pasal dia rokok dulu sebelum tu imam rokok. Dia kata Allahu Akbar. Dia pergi dulu tu. Artinya apa dia? Dia lena. Lepas tu dia gagah balik. Lagu tu betul ke tuan-tuan? Oh, bagus ustaz, dia kuat iman, mantap, hebat, bertakwa. Tak, dia tak reti. Dia jahil, dia tak mampu. Umur dah 90, uzur, makan ubat macam-macam, mengantuk, badan tak larat, letih, sampai ke duduk duk tersengguk-sengguk dalam semayang. Siapa suruh? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau duk tersengguk-sengguk, duk tertunduk-tunduk, duk terhoyong-hayang, siapa suruh? Agama suruh ke? Nabi suruh ke sampai gagah macam tu? Tak. Nabi suruh pergi tidur. Tidur itu lebih baik daripada semayang. Kerana kalau semayang pun kamu tak boleh khusyuk, kamu tak boleh fokus, jawapannya tidur. Saat lagi kamu tidur, kamu bangkit, kamu lebih fokus. Itu yang menepati sunnah. Agama kalau tengok nafsu, kita tak faham. Agama kalau berdasarkan ilmu, kita boleh differentiate yang mana yang sahih, yang mana yang betul, yang mana yang kena, dengan yang mana yang buat ikut suka. Itu penting tuan-tuan, kita tak tahu teknik-teknik ni. Kita sambung balik. Dalam hadis ni dia kata apa? Hendaklah seseorang itu tidur dan berehat hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilang daripadanya mengantuk. Tapi mengantuk yang sampai tak boleh fokus lah. Sekejap lagi saya takut tuan-tuan, esok kita main subuh tak ada siapa. Saya yang nak main kuliah esok. Tok Bilal tanya pasal apa? Dah semalam mengaji, kalau mengantuk jangan bangkit. Siapa yang tak mengantuk pagi? Kalut lah lagu tu. Yang tu kita kena lawan lah. Yang kita dah tidur cukup elok apa semua dah kan. Sebab itu tuan-tuan, antara bentuk, mungkin kita sempat sebut ada bab tu. Nanti kita sebut bab yang Ibnul Jauzi ada bagi sikit. Tapi kita nak bagi tahu yang mengantuk yang kita tak boleh, mungkin tuan-tuan makan ubat ke apa ke kan, yang tak boleh kontrol, tuan-tuan tidur dulu. Sekejap lagi Nabi kata apa? Nabi kata hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga hilang tidurnya. Fa innahu idza shalla wa huwa yan'as, kalaulah seseorang itu salat dalam keadaan dia mengantuk, apa dia? Boleh jadi la'allahu yadhhabu liyastaghfir fa yadhhabu fayasubbu nafsah. Boleh jadi dia nak sebut lain, dia nak istighfar, dia pergi maki dia, ataupun dia sebut perkataan lain. Maka Nabi tak benarkan dalam hal itu. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Inna li nafsika alayka haqqa faqum wa nam. Nabi kata dekat sahabat, sesungguhnya untuk diri kamu ada hak yang mesti kamu berikan. Faqum wa nam. Bangkit salat bila kamu mampu, tidur bila kamu perlu. Pasal itu dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita kena makan makanan yang khasiat. Kita kena rehat. Kita kena bagi apa orang kata hak-hak badan kita, bersukan dan sebagainya. Bukan satu orang yang dia seksa diri dia, dia berdosa. Bila dia tak tidur, dia tak memberikan hak pada diri dia, keluarga dia. Pasal itu dalam hadis kata inna li zaujika, isteri ada hak. Apa hak isteri? Berhubung dengan dia, bagi keperluan dia. Anak-anak juga ada hak. Wa inna li rabbik, dengan Tuhan pun ada hak. Salat apa semua itu hak Tuhan. Tapi bukan semata-mata dalam hidup ni hak Tuhannya. Ada hak kita, ada hak isteri kita. Itu baru cara yang betul. Nampak? Hadirin mukminin, kemudian apa yang saya nak sebut juga dalam apa talbis iblis ni,
Antaranya yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dan juga yang disebut oleh para ulama yang lain. Dia kata di sini tadi ni, ada orang yang lebih seronok semayang malam, seronok semayang duha, lebih daripada dia seronok apa dia? Semayang fardu. Sebab itu para ulama menyatakan, ini perkataan yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ini disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Apa dia kata? Dia kata, man syaghalahu al-fard 'anil nafal fahuwa ma'dzur. Kaedah ni kita pegang. Ibnu Hajar kata, man syaghalahu al-fardu, sesiapa yang sibuk buat benda wajib, 'anil nafal, sehingga dia kadang-kadang tercuai benda sunat, fahuwa ma'dzur, dia dimaafkan. Tuan-tuan, apa benda yang penting? Wajib. Bila kita fokus benda yang wajib, yang fardu, semayang fardu, puasa fardu, apa semua yang fardu kita buat, kadang-kadang mungkin kita terlepas satu dua yang sunat, ma'dzur, tidak diazab dan tidak dihukum. Okey. Sebab itu bila Badui mai tanya dekat Nabi, ma faradallahu alayya minas salah, apa yang Tuhan wajibkan kepada aku daripada semayang? Nabi kata 5 waktu. Apa yang Tuhan wajib? Ma faradallahu alayya minas siyam atau minas saum, puasa bulan Ramadan. Apa dia kata? Wallahi ma azid wala anqus, demi Allah aku tak akan tambah dan tak akan kurang. Dia tanya dekat Nabi apa yang wajib, Nabi kata semayang 5 waktu, illa an tatawwa'a fi, melainkan hang nak tambah. Lepas tu dia tanya tentang puasa apa yang wajib, tentang dia tanya benda wajib. Kemudian Nabi kata apa dekat dia? Kalau aflaha in sadaq au dakhala al jannah in sadaq. Nabi kata kalau betul dia jaga yang wajib tu, dia akan masuk syurga. Saya bukan nak kata tuan-tuan abaikan sunat. Saya bukan nak kata tuan-tuan buang sunat. Tak. Saya nak ajar bagaimana Nabi menentukan prioriti supaya kita tidak tertipu. Orang yang cerdik, orang yang pandai meletak dan menyusun yang mana prioriti. Pasal itu kalau tuan-tuan belajar dalam management, dalam pengurusan, kita akan diajak SWOT. Kita akan diajak benda-benda yang berkaitan dengan macam mana kita nak tentukan benda ni penting tapi tak urgent, benda ni penting dan urgent. Kita diajak pasal nak bagi cerdik, yang mana yang penting, yang mana yang, pasal itu dalam agama dia ada aulawiyat, ada keutamaan. Mana yang kita nak dahulukan, mana yang kita nak kemudiankan, mana yang contoh orang selalu tanya, nanti mai korban, kita nak korban dulu ke kita nak akikah dulu? Contoh bila mari raya korban, orang selalu buat korban dengan akikah. Mana kita nak, mana orang tanya mana nak dahulukan? Ini soalan yang kadang-kadang menyebabkan orang tak erti meletakkan keutamaan. Pertama tuan-tuan, akikah ni disebabkan oleh kelahiran, disunatkan hari yang ke-7. Kemudian di kalangan para ulama bincang sampai bila. Sesetengah mazhab menyebut sampai balik, lepas tu tak dituntut lagi. Lepas tu ada yang kata selagi mana dia tak buat, dia boleh buat. Artinya akikah luas, anytime you boleh buat. Bila you mampu you buat. Kadang-kadang kita tak mampu, kita tak buat. Tapi bila-bila masa kita boleh buat. Sekarang tuan-tuan, korban hanya ada 4 hari. Hari raya pertama, 10, 11, 12, 13. Kalau kita pergi buat akikah hari raya korban, kita tak pergi buat korban. Pasal kita tanya, nak buat mana dulu, akikah ke korban? Sekarang ni raya korban, dahulukan korban. Lepas habis korban, hang nak buat akikah, hang buatlah. Tapi kalau hang tak buat korban lah, lepas tu hang boleh buat tak? Boleh buat tak? Kita buat akikah dulu, dah habis raya haji, kita pergi buat. Dia tapi di rumah, buat apa? Aku buat korban sikit. Hang gila apa? Korban apa ni? Ni dah bulan Muharram, hang korban apa? Hari tu tak dan, hari tu buat kekah dulu. Ni dan sikit baru nak buat korban. Nampak tuan-tuan, dia tak tahu keutamaan, dia tak tahu prioriti, dia tak tahu yang mana dulu, dia tak tahu yang mana luas, yang mana sempit, yang mana nak kena buat, yang mana ada time, ada yang mana ada time frame, yang mana tak ada luas. Pasal apa? Pasal dia jahil. Maka sebab itu tuan-tuan, kata Ibnu Hajar, man syaghalahul fardu minan nafal, siapa yang disibukkan dengan amalan fardu sehingga dia terlepas 1-2 amalan sunat, dimaafkan. Okey tuan-tuan,
Kata Ibnu Hajar yang kita ulas tadi, Ibnu Hajar kata, wa man syaghalahu an-nafl 'anil fardi fahuwa ghurur. Sesiapa di kalangan manusia yang sibuk melakukan amalan sunat, mendahulukan amalan sunat, disibukkan oleh amalan sunat sehingga dia mengabaikan amalan fardu, sesungguhnya kata Ibnu Hajar, fahuwa maghrurun, dia tertipu. Ibnu Hajar kata dia tertipu. Tertipu oleh siapa? Iblis tipu dia. Nampak tuan? Dia beza. Siapa yang sibuk amalan fardu, dia terlepas tak apa. Nampak? Okey? Tapi siapa yang sibuk amalan sunat sehingga terabai amalan fardu, dia tertipu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kita kena tahu juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berpada-pada di dalam ibadah, al-iqtisad fit ta'ah. Kita bersederhana, jangan kita melampau, seperti mana dalam hadis yang selalu kita dengar daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila orang tanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata ahabbul a'mal, amalan yang paling Tuhan suka apa dia? Adwamuha wa in qalla, dawam. Amalan yang Tuhan suka, yang Tuhan cinta, amalan yang sedikit tetapi bersifat dawam, continuity, berterusan. Tuan-tuan sembahyang malam berapa? Saya tak buat banyak ustaz. 2 tahajud, 1 witir. Itu saya duk buat. Saya tak boleh buat lebih pada tu. Tapi insya-Allah tiap-tiap malam insya-Allah saya akan buat. Saya balik saja rumah, kalau saya larat saya tidur dulu, kalau tak larat saya buat siap-siap 2, sekejap lagi saya bangkit saya akan buat witir, takat tu saja. Tapi tiap-tiap malam alhamdulillah 30 tahun ni saya amal eloklah. Yang ni yang Tuhan suka. 3 rakaat ya satu malam. Tanya pula kawan, hang, aku taklah banyak mana tapi semalam 30 lah. Sekali dengan witir 33. Cuma aku tak buat lagu dia tiap-tiap malam, aku buat macam ni. Tiap-tiap kali New Year, Chinese New Year, aku akan buat siap-siap 33. Chinese New Year pula aku akan buat 33. Maksudnya dia timing Chinese New Year. Macam hari Selasa ni Chinese New Year kan? Dia akan buat lah malam tu 33. Lepas tu bila pula dia nak buat Chinese New Year tahun depan 33 pula. Kita dengar, dia orang tu dia fuyo 33 orang pantai satu malam. Tak banyak 33 ya. Yang kawan ni tiga ni dia pegang kunci motor, dia start motor balik pelan-pelan sengak. Malu pasal dia 3 rakaat. Apa hang cerai 3. Hang tengok kawan kita 33. Tapi nak tunggu orang gantung tanggung merah dulu baru dia nak buat lah. Mana bagus? Pasal tu agama kata buat sikit. Pasal tu kalau tuan-tuan boleh jaga yang rawatib, tuan-tuan, kawan baru kenal tikak sejadah sehari 2 ni, hampak pun tengok orang nak tahu kepala kot mana. Faham ke tak? Dia bawa sejadah, dia baru kenal semayang 2-3 hari ni, hampak sejadah pun, nak hampak pun duk pegang, tengok kawan tu, Kaabah duk atas, tiang duk bawah, dia pun hampak. Jadi kita jangan duk ajak lagi dekat dia. Ini pergi ajak hang mai duk sini. Aku duk tengok hang mayang baguslah, aku nak ajak hang ni. Lohok ni khilaf. Bak dia ada yang kata 2-4-4-2. Tapi seelok-eloknya hang buat 4-4. Ni dia hok lohok pun tak ketahuan lagi 3 ke 4 duk tertukar dengan maghrib tau. Dia masa duk tanya 2-3 kali Tok Bilal maghrib 3 ke lohok yang 3 tau. Hang pi duk ajak suruh rawatib dah. Slow and steady. Relax dulu. Tak payah duk cerita lagi tahajud, tak payah duk cerita lagi qiyamul lail, witir apa semua. Betul dulu. Steady. Pasal tu Nabi bila badui mai baru masuk Islam, Nabi tak ajak banyak-banyak. Steady. Suruh dia buat dulu hak sikit. Bagi dia betul-betul istiqamah, betul-betul maintain apa semua, kemas kuat apa semua. Mahlan sikit-sikit. Lepas tu kita tambahlah. Kan? Nampak? Hadirin mukminin. Pasal tu bila orang kita kena antara rahsia kejayaan dakwah Rasul, keberkesanan tarbiyah Rasul, apa dia?
dia mengenali latar belakang manusia. Pasal itu bila orang main tanya, dia bercakap dengan kemampuan kawan tu. Dia ni baru, kita orang bagi tahu, dia ni ustaz baru main, baru nak mengaji, baru duk kenal, baru duk rapat dengan kita, apa semua. Jadi ustaz cerita yang wajib-wajib ya. Dia kata, ustaz macam mana? Saya sembahyang lah ni subuh insya-Allah berjemaah, zuhur pun duk berjemaah, alhamdulillah okey dah. Apa lagi saya nak kena buat ustaz? Jaga tu dulu. Hang tak payah tanya lain, hang jaga tu dulu. Tapi ustaz ni semangat. Dah boleh dah subuh apa semua, kena mangkit awal sikit lah. Lah subuh kau apa? Lah subuh dia kata pukul 7. Tak payahlah, hang tak payah duk dengar witir mangkit pergi awal subuh tu. Kan? Pasal manusia ni bila dia laju, dia orang kata segera, dia akan futur juga segera. Pasal itu tuan-tuan, dengar hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kata apa? Cerita dia cerita tentang dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maulatan li bani Abdul Muttalib faqala innaha qamat al-lail wa tasum an-nahar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني إن لكل عمل شرة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى. Tuan-tuan dengar adik, riwayat Ahmad. Apa dia maksud dia? Diceritakan kepada Nabi tentang satu kisah seorang budak hamba milik Abdul Muttalib, hamba yang sangat hebat. Apa dia? Dia boleh salat malam tanpa tidur. Dia kata tadi, apa dia? Innaha qamat al-lail. Dia bangkit sepanjang malam. Dia pun cerita kat Nabi. Biasalah kita orang macam ni, tentu kita excited nak cerita kan. Tuan-tuan excited dah nak cerita kawan tuan-tuan yang tak semayang? Ustaz dengar duk ni, dengar. Kawan saya ni hebat. Dia tak pernah semayang. Kita tak rasa malu nak cerita. Tapi kalau tuan-tuan kenal satu orang semayang macam ni, duk kira bila nak boleh jumpa ustaz aku nak cerita kat dia ni, aku jumpa satu kamat ni. Pi waktu mana pun duk semayang. Kita akan excited. Macam ni lah dia cerita kat Nabi. Dia kata Rasulullah kawan ni semayang cukup kuat, tak tidur. Puasa tak buka. Wa tasumun nahar. Kan? Kita akan rasa takjub dengan orang yang puasa tak buka, bukan orang yang makan tak puasa. Nampak? Okey, ini duk idak cerita kita, dia bantai nasi nu lah, dia bantai nasi ni lah. Tak puasa-puasa lah. Dia tak aku bulan Ramadan pun aku tiba. Ini tak boleh kau kan. Faqala Rasulullah bila dengar, tengok respon dia. Ana anam wa usalli. Aku tidur, aku sembahyang. Steady. Anam wa usalli. Wa asum wa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Nak compare Nabi, nak banding dengan hak depa cerita, ana asum wa uftir. Nabi kata faman iqtada bi, sesiapa yang mengikuti cara dan sunnahku, fahuwa, Nabi kata minni, dia daripada aku. Tapi siapa yang dia buat lain daripada apa yang aku buat, dia tidak mengikut cara yang aku buat, falaisa minni, dia bukan daripada aku. Tuan-tuan, yang hujung ni yang besar. Yang hujung ni yang sakan. Inilah sebab kenapa Nabi tak bagi kita melampau. Saya nasihat diri saya dan tuan-tuan semua, betul tak betul tuan-tuan dengar Nabi nak kata apa. Bila kita dengar last rangkap akhir ni, kita akan faham kenapa Nabi wasiat macam tu. Nabi kata likulli amalin syirrah. Nabi kata setiap benda ada semangat. Setiap benda ada semangat. Orang-orang yang baru belajar, dia ada semangat. Macam orang belajar silat, jangan duk tempuh tak ketawa lah, kira nak buka ya. Kan? Baru kuda-kuda kan. Kita kena sikit dia. Semangat. Tapi apa masalah semangat?
Kalau tuan-tuan buat ibadat di atas semangat, buat kerja di atas semangat, buat sesuatu kerana semangat, orang bercinta tu tengah hangat lah kan, apa-apa pun tengah hangat. Apa masalah tengah hangat, tengah semangat ni? Setiap semangat, tak kira dalam urusan apa pun, terutama agama, setiap perkara yang ada semangat, ada hangat dia, ada dia punya syekh dia, naik syekh dia, Nabi bagi tahu dia akan ada masa futur. Pasal itu tuan-tuan, banyak orang yang gugur sebelum masa. Pasal itu bila orang dia semangat, dia mai semayang, dia mai mengaji, dia mai semayang, dia mai mengaji, bukan kerana ilmu tapi kerana semangat, dia akan mai pada satu maqam, satu peringkat, dia akan frus, dia akan jemu, malal, dia akan bosan. Sebab itu orang pergi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Orang kata, Abdullah bin Mas'ud, pasal apa hang buat kelas hari Khamis? Pasal apa hang tak buat hari-hari? Aku takut hampa jemu. Tengah duk semangat, yes. Tengah duk semangat, semua nak buat. Tapi bila mai satu perasaan kita down, setiap semangat ada down. Nabi bagi tahu, setiap benda semangat ada down dia. Nabi kata, siapa yang waktu down dia tu bukan di atas ilmu, dia akan rosak. Orang yang istiqamah, orang yang bila dia buat di atas ilmu, dia akan istiqamah. Dia tahu pasal apa dia buat, macam mana cara nak buat, dia akan istiqamah. Pasal tu kita tak heran, tak nampak dah dia. Tahu Ustaz, tidak duk tanya tu ya, bila kelas. Semangat. Lepas tu tak tahu apa jadi kat dia, hilang terus. Bukan kata kuarantin pun 2 minggu, ini tak nampak dah. Tengok-tengok duk kayuh geret kot street queen. Tengok-tengok duk melila kot Charostar. Pasal apa hang jadi begini? Dia tak, aku entah. Tak apa ya. Ada orang yang tergelincir, yang mutasaqid, yang gugur, yang kita nampak duk elok-elok. Ini jawapan dia. Itu tuan-tuan, ini jawapan dia. Hadirin mukminin, hati-hati. Kemudian tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalau boleh kita tengok lagi satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan larangan supaya kita melampau. Bukan kita tak boleh, kita boleh buat, tapi kita jangan melampau. Kenapa? Kerana syaitan akan masuk ketika itu, sehingga kita tergelincir macam tadilah, sehingga kita pergi buat apa yang tak sepatutnya kita lakukan. Nabi SAW sebutlah hadis Muslim. Nabi kata apa? Tengok tuan-tuan, tengok. Nabi tak suruh kita melampau macam Zainab tadi, ikat tali, mengantuk tak larat lena. Tapi jangan lena tak mangkit-mangkit pula. Nampak? Nabi kata apa? Hadis Aisyah riwayat Muslim. Simple, agama ni simple ya. Nabi kata, ayyuhan nas. Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, dengar aku nak cakap. Dengar aku nak beritahu apa? Azan. Tuan-tuan, azan. Tuan-tuan tak beritahu, dia semangat, dia lupa. Kita azan dulu, sekali kita tengok hadis yang Nabi bercakap dengan kita tentang istiqamah. Allahu Ta'ala alam.
Okey tuan-tuan. Saya kena sebut benda ni dan saya kena sebut dalil dia kerana benda ni sensitif. Kalau orang silap dengar, seakan-akan kita anti orang ibadat, seakan-akan kita tak suka orang beribadat. No, kita manusia yang suka pada ibadat. Kempen orang buat ibadat, tak ada manusia yang tak suka orang buat ibadat. Tetapi kita bimbang. Ibnul Jauzi bincangkan tajuk ini, dia bahaskan tajuk ini kerana dia bimbang dalam kegairahan seseorang itu melakukan ibadah, semangat seseorang itu melakukan ibadah, cinta seseorang itu melakukan ibadah, dia ditipu oleh iblis dalam keadaan dia tak sedar. Pasal itu tuan-tuan, kita payah nak tegur orang tengah seronok, orang bercinta, kita nak pi habaq kata, contoh kawan tengah duk hangat bercinta, kita nak pi duk kata apa, bukan dia nak dengar. Sekali dia kata hang saja dengki, hang saja tak mau, hang saja jahat, hang saja nak bagi kami jahanam. Kita nak habaq kata lelaki tu tak bagus ke, perempuan ni tak bagus, kita akan boleh tegur orang tengah duk hangat ni, tengah duk semangat. Kali kata apa? Lepas dah jadi, awak hang tak habaq dulu. Kan? Tu yang bawa tepi-tepi jambatan tu tahu. Kan? Nampak. Saya nak baca lagi 2-3 ni, kita tangguh insya-Allah. Sikit tuan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Muslim. Tuan-tuan kod elok-elok, Muslim. Bukan kita kutip tepi-tepi jalan punya ni. Muslim. Ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ni perkataan Nabi. Siapa Nabi? Manusia yang paling kenal Tuhan, yang turun wahyu pada dia, dia yang bawa agama, dia yang ajak agama. Tak ada siapa boleh mengaku lebih pandai, lebih faham, lebih reti, lebih tahu agama daripada Nabi. Sekali bila kita baca hadis, dia kata dak. Dia kata dak, tok guru aku buat macam ni boleh, tak ada masalah. Tok guru hang dengan Nabi siapa lebih faham? Jibril mai jumpa tok guru hang kan mai jumpa Nabi? Jawab tu dulu. Dia tak betul lah jumpa Nabi, tapi Nabi tak apa nak. Nabi lain, cerita lain. Nabi tak apalah masuk syurga, kita tak kata masalah. Ya ayyuhan nas. Nabi kata, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Hendaklah kamu buat amalan apa yang kamu mampu untuk lakukannya. Buat sekadar kamu mampu. Tuan-tuan boleh semayang fardu di masjid, tuan-tuan boleh ikuti dengan rawatib sikit, okey. Dia kata, ustaz saya pun rawatib duk gagah apa semua, mana siapa mai habaq pula. Kata ada hadis lepas isyak kalau kita buat 4 rakaat macam malam Lailatul Qadar ni, macam mana ustaz ni, hak ni tak larat ni. Ada pula yang habaq kata saya duk buat zuhur 2-2, ada yang habaq kata kalau hang buat 4-4 hang tak boleh masuk neraka. Allah dia kata 4 campur 4 hak lohok campur 12 ustaz. 12 saya dah lah rehat pun setengah jam sejam ya. 12 macam mana? Hang buat 4 cukup lah. Kalau hang larat hang buat 2-2. Yang nu tak apa, bagi dia yang pencen tu lah. Kita nak habaq yang alaikum minal a'mal ma tutiqun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal bila satu ni tuan-tuan, saya nak cerita macam ni lah. Benda bila syok, dia duk ulang situ lah. Ulang kan. Contoh macam orang makan nasi kentang, dia kena satu kedai, dia sedar. Esok dia pergi bantai lagi, kita relax, steady. Hang makan minggu ni, bulan depan pula hang makan. Dia kata sedap, aku tak lena tak makan. 3 hari tuang tu apa benda pun tuan-tuan, bila kita semangat, bila kita buat atas semangat, kita tak susun elok, dia jadi macam ni. Allah kata, Nabi kata, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Pasal apa hampa kena buat ni, ikut sistematik, buat ikut, maksudnya sikit tapi berterusan, atok bagi elok-elok, buat bagi kena gaya. Pasal Allah tidak jemu, yang jemu hampa. Takut apa? Sekali lagi bila kita buat, kita mai bosan, malal, mulul, kita jadi jemu, kita tak buat langsung. Tuhan buat, dia bagi, dia tak ada hari. Oi, banyak sangat hampa buat, tak larat aku nak jawab, tak larat aku nak bagi. Dah. Tak larat aku nak balas pahala, banyak sangat buat. Dah. Tuhan banyak mana kita boleh buat, tapi Nabi kata Allah tidak jemu, Allah tidak bosan untuk memberi pahala. Yang kita yang bimbang bosan.
Itu dia tuan-tuan. Satu. Pasal tu kita kelas pun kita ada time 45 minit sejam. Kalau bantai sampai 2 jam tuan-tuan, orang pun tengok muka kita, tengok muka pintu, duk doa keluar kaki keluar. Syok tak mana pun dia ada time dia. Kan? Apa pun kan, orang bercinta habis. Orang baru kahwin, lama mana tuan-tuan nak tahan hangat dah? Minggu ya. Minggu yang pertama kalau kuat sikit sebulan. Lepas tu sebulan tuan-tuan tak tengok bini dia punya ada kecemah tarian. Baru kahwin, tengah duk hangat lagi. Lepas tu dah ada mai jemu, mai dah bosan. Tak heran cari kita lah pula kan. Nampak? Okey. Dalam hadis Abdullah bin Amr, saya nak baca hadis ya. Saya tak ulah dah. Daripada Abdullah bin Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Nabi kata apa? Ya Abdullah. Nabi kata dekat Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, hang jangan duk jadi lagu perangai kawan ni. Perangai lagu mana Rasulullah? Nabi kata hang jangan jadi lagu perangai kau ni. Hadis Bukhari. Hadis ni riwayat Bukhari. Nabi cela kawan tu pasal apa? Nabi kata kana yaqumul lail, dia bangkit semayang malam satu malam, fataraqa qiyamal lail, lepas tu dia tak bangkit dah. Nabi kata la takun mithla fulan, jangan tiru jadi macam sikap dia. Dia bangkit, dia semayang banyak, dia pulun satu malam, dia tuang-tuang terus. Jangan jadi macam dia. Hadis Bukhari. Nak jadi macam mana? Buat sikit tapi setiap malam. Tu satu tuan-tuan. Hadirin mukminin, nampak? Kata Al-Hasan Al-Basri. Ada dua petikan saya nak bawa pada tuan-tuan untuk kita renung bersama. Al-Hasan Al-Basri dia kata apa? Al-Hasan Al-Basri daripada kalangan tabi'in, imam besar, alim. Dia kata apa? Wahai manusia, lakukanlah amalan secara istiqamah, kerana Allah Ta'ala akan menilai amalan yang terakhir. Tuan-tuan, kalau pulun bagus awal, semangat awal, buat banyak awal, mai tang hujung tuan-tuan tak buat, tinggal jahanam. Tapi kalau orang yang duk buat sikit-sikit sampai ke sudah, dia duk boleh buat sikit-sikit, istiqamah sampai ke mati, innamal a'mal bi khawatimiha. Hadis Bukhari, Tuhan akan ambil buah hujung, Tuhan tak ambil buah awal. Nampak tuan-tuan, Tuhan ambil buah apa? Buah hujung. Bukan senang kita nak maintain sampai hujung. Apa-apa pertandingan pun orang tak kira performance awal, orang kira penentuan akhir. Awal mau kalau lari awal laju, mai tang hujung letih, kalah. Oh, dia ni kita bagi kat dia ni lah, tapi dia sampai lawat. Tak apa, walaupun dia sampai lambat, tapi awal dia laju lah. Orang tak baca, orang baca siapa yang sampai dulu. Main bola pun kalau darah awal, lepas tu tak main hujung-hujung tak skor, kalah. Pasal itu tuan-tuan, kena cerdik. Kena cerdik. Kemudian tuan-tuan, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Al-Hasan Al-Basri sebut, dia kata ni, berkait dengan kita. Syaitan, apabila dia tengok satu orang manusia melakukan ibadah walaupun sedikit tapi konsisten, dia tuang kawan tu. Syaitan bila tengok tuan-tuan semayang sikit tapi istiqamah, dia tak mampu nak buat apa. Al-Hasan Al-Basri kata. Tuan-tuan ingat macam mana nak lawan dia? Dia tak akan boleh ganggu, kacau, masuk orang yang buat sikit tapi konsisten. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, syaitan suka dan akan masuk pada mana-mana orang yang buat sekali sekala tapi banyak. Ini yang syaitan suka. Dia duk target yang tu, yang jenis buat banyak, pulun, getak kepala-kepala, tapi lepas tu dia tak buat dah. Tu kata Al-Hasan Al-Basri. Last sekali tuan-tuan, kita ambil juga perkataan Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata Allah buat satu bangunan dalam syurga berdasarkan zikir yang kita duk baca. Tuan-tuan duk baca kan? Zikir pagi sikit, zikir petang sikit. Setiap kali tuan-tuan zikir, zikir tu dibawa buat satu bangunan dalam syurga. Buat satu bangunan. Tuan-tuan zikir hari ni, malaikat ambil buat. Zikir petang ambil buat. Zikir petang ambil buat. Jadi satu bangunan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita takut juga tau, yang jenis apa? Yang jenis kontraktor pulun buat awal, lepas siap setengah, dia tuang-tuang terbengkalai terus. Kita tak mau macam tu. Jadi Al-Hasan Al-Basri kata, satu orang yang dia pulun zikir, malaikat buat, lepas tu dia tinggal. Dia tinggal, pasal tu tuan-tuan zikir sikit-sikit cukup. Bukanlah kata tuan-tuan tak boleh zikir banyak, tapi pastikan istiqamah.
Ini duduk sampai 3 jam 4 jam tak bangkit-bangkit, lepas tu tak buat dah, tak mau. Al-Hasan Al-Basri kata, zikir malaikat ambil buat, zikir malaikat ambil buat, tiba-tiba dia tinggal, dia tak buat. Pasal apa? Dia jemu, dia jadi futur. Pasal dia puluh nawai, baca berapa? 1000, 2000. Ui, sakan. Zikir Nabi 70, 100, tapi tiap-tiap hari. Pasal tu tuan-tuan tengok tak bulan puasa ni, bulan Rejab ni kan, masuk bulan Rejab, Syaban masuk puasa. Puasa macam ni lah. Tuan-tuan perasan tak puasa? Banyak yang kena talbis iblis. Puasa banyak orang tak semayang Isyak tapi semayang tarawih, tu satu. Ramai orang dia tak semayang Maghrib, dia tak semayang Isyak tapi dia semayang tarawih. Maghrib campur Isyak 7. Tarawih di sini saya tak tahulah. Setengah tempat 20, 30. Dia boleh buat 20 tapi dia tak boleh buat 7. Pasal apa? Talbis iblis. Lepas tu kita tanya, pasal apa hang bulan puasa sebulan penuh main masjid, lepas tu hang tak main? Ramai tak? Ramai ada orang yang main bulan puasa main penuh, betul tak? Lepas tu dia tak main dalam masjid. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dah buat siap-siap dah. Dia dah himpun siap-siap dah untuk setahun. Tuan-tuan tak tahu, saya abang lah. Pasal tu tuan-tuan jangan pelik. Dia kata, aku tak nampak dah hang. Aku tak nampak dah. Bayangkan tuan-tuan, 20 rakaat satu malam, 3 kali dengan 30, ada 600. 600 kalau kita divide dengan 320 hari setahun, jatuh sehari mungkin dapat 2-3 rakaat. Padahal lah, dia dah buat siap-siap. Ni dia panggil long time investment. Investment pelaburan jangka panjang. Dia dah buat siap-siap, dia melabur siap-siap model bulan puasa, dia puluh getak pala-pala, lepas tu dia beda sikit Syawal sikit, Zulkaidah sikit, Zulhijjah sikit, Muharram sikit. Bila nak sampai dekat Syaban, dia akaun dah kurang dah. Ada top up balik Ramadan. Yang ni yang duk banyak. Betul tak tuan-tuan? Dia top up banyak-banyak. Tuan-tuan tak tahu, ni yang kata top up sekali pakai setahun. Selcom pun tak bagi, Digi pun tak bagi. Nampak? Okey tuan-tuan. Kemudian tiba-tiba bangunan yang dibina daripada zikir tu terhenti. Malaikat tak terus continue buat. Pasal apa tuan-tuan? Malaikat tanya, apa terjadi pada fulan? Hasan Basri kata, apa jadi pada fulan? Malaikat kata, kita tak buat. Pasal dia berhenti berzikir, dia futur. Dia telah tersungkur. Dia berhenti, tak ada. Sebab itu tuan-tuan, yang paling berat, khulasah dia, kesimpulan dia apa yang saya nak nasihat pada tuan-tuan untuk kuliah malam ni, kuliah bulan ni tuan-tuan, kuliah terakhir kita untuk bulan 1 ni, saya nak pesan pada tuan-tuan, yang paling susah, yang paling berat, yang paling payah untuk orang-orang seperti tuan-tuan yang ahlul ibadah, yang duk semayang, yang duk puasa, yang duk mengaji, yang duk menuntut ilmu, yang duk baca Quran, apa yang susah, apa yang payah untuk diri tuan-tuan? Yang payah untuk diri tuan-tuan bukan untuk buat amalan, senang tuan-tuan duk buat dah. Yang payah dan berat, sukar, susah, sulit untuk kita jaga, apa dia tuan-tuan? Adalah untuk kita terus istiqamah, tetap meneruskan ibadat tersebut. Itu yang paling payah. Tuan-tuan nak maintain istiqamah. Pasal itu Nabi SAW selalu doa, ya muqallibal qulub, thabbit, tetapkan. Jangan gelincir, jangan biar kami gugur sebelum masa dia. Ala dinika wa ala ta'atika, sabit di atas agama engkau dan di atas ketaatan kepada engkau. Kita dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, tengah semayang kita minta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna dia? Tuan-tuan semayang, tuan-tuan minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Takkan semayang bengkok, takkan semayang sesat. Tuan-tuan duduk semayang tu bengkok apa? Tapi dalam semayang Allah ajar apa? Sekali kita dengar tu imam kata ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tuan-tuan, kata ulama tafsir, kita yang semayang minta jalan yang lurus tu apa dia? Apa makna jalan yang lurus? Kita memang duduk jalan yang lurus, dah duduk semayang. Kalau orang duduk beli nombor ekor, baca ihdinas siratal mustaqim, fahamlah. Orang duduk buat maksiat minta jalan yang lurus, kita faham. Tapi orang yang semayang ni memang dah jalan dia lurus, dia minta lurus apa lagi? Kata ulama tafsir, yang kita minta jalan yang lurus istiqamah. Maksudnya hari ni kita semayang, kita minta jalan yang lurus, kita istiqamah salat sehingga hujung akhir detik nyawa kita. Istiqamah tuan-tuan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati saya, merahmati tuan-tuan dan merezekikan kita istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.